Harun Taib untuk menyampaikan ceramah beliau. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wal'aqibatu lilmuttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdah. Sadaqa wa'dah. Wa nasara 'abdah. Wa a'azza jundahu wa hazamal ahzaba wahdah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh arsalahu subhanahu wa ta'ala bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-din kullih walau karihal musyrikun. Salatan wa salama ala hadzal nabiyil karim sayyidina wa habibina wa qaidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudahu bi ihsanin ila yaumiddin. Yang dihormati dan dikasihi saudara pengurusi majlis, yang dihormati dan dikasihi Al-Fadil, yang berhormat Datuk Seri Tuan Guru Haji Abdul Hadi Haji Awang, Presiden PAS Merangkap Sojaya PAS Negeri Terengganu, yang dihormati dan dikasihi yang berbahagia Datuk Haji Mustafa Ali, Naib Presiden PAS Merangkap Timbalan Sojaya PAS Negeri Terengganu, yang dihormati dan dikasihi Al-Fadhil Datuk Haji Abu Bakar Cik, Timbalan Sojaya PAS Negeri Terengganu, semua pimpinan PAS Negeri, pimpinan PAS Kawasan, saudara-saudara, saudari-saudari, muslimin muslimat yang dihormati dan dikasihi sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Kerana dengan limpah kurnianya, pada malam ini kita berjaya mengadakan perhimpunan di tempat ini. Di antara sebabnya ialah kerana nak menerangkan kepada saudara-saudara dan saudari-saudari sekalian tentang satu kezaliman yang dilakukan oleh Kerajaan Barisan Nasional yang telah memberi namanya iaitu Kerajaan Terengganu Hadari, Islam Hadari Terengganu, Islam Hadari Terengganu Bistari. Di antara tanda-tanda Hadari dan Bistari itu ialah merubuhkan rumah yang didirikan oleh rakyat. Baru-baru ini dalam Dewan Negeri, siapa ke peringkat Esko Kerajaan Negeri Terengganu, wakil daripada Kija, ajak wakil kita daripada Wakil Mempelan yang berhormat Jual Induk, dia ajak gocok. Dia ajak saja, ya tak jadi. Itu dah. Pasaki kita bincang dalam Dewan masalah kezaliman Kerajaan Negeri Terengganu terhadap rakyat. Haji Abdul Wahid kemukakan kepada Dewan supaya Dewan ditangguhkan buat sementara waktu untuk membincangkan isu besar yang berkaitan dengan rakyat.
Iaitu isu kerajaan merubuhkan rumah rakyat. Usul kita dia tak terima. Tak terima. Dia kata tak penting. Rubuh-rubuh rumah rakyat tak penting bagi UMNO ni. Beri-beri tanah ke rakyat tak penting. Rakyat tak ada rumah pun tak apa. Asal dia ada rumah sudah lah. Akhirnya Haji Wahid berucap. Haji Wahid kata, kerajaan Yahudi di Palestin dia dah ubah rumah rakyat dia. Rakyat Israel. Rumah rakyat Yahudi dia dah roboh. Dia roboh rumah rakyat Palestin. Sebab dia dah iktiraf. Rakyat Palestin tu rakyat dia. Kerajaan Terengganu ni roboh rumah rakyat dia sendiri. Mana baik kerajaan Yahudi tu dengan kerajaan Terengganu Bistari ni. Baik Yahudi. Baik Yahudi sikit. Kalau kata jahat pada Yahudi, marah. Kata, kalau tanya mana baik, baik Yahudi lagi. Kita orang Islam, Allah Ta'ala ajar kita. Dia kata, innamal mu'minuna ikhwah. Orang mukmin ni bersaudara. Nabi kata, al-muslim akhul muslim la yazlimuhu wa la yuslimuh. Orang Islam sama Islam ni bersaudara. Kecuali dia tak mengaku Islam. Itu punya pasal lain. Kalau sama Islam bersaudara. La yazlimuhu, jangan buat nyanyi ke dia. Wala yuslimuhu, jangan biar dia diunyai. Buat nyanyi tak boleh. Kalau dia kena nyanyi, kita lock saja tak boleh. Dalam Islam, Allah Ta'ala mengingatkan kepada kita dalam satu hadis Al-Qudsi. Inni haramtu zulma ala nafsi. Waja'atuhu muharraman. Waja'altuhu bainakum muharrama. Fala tazalamu. Allah Ta'ala kata, aku mengharamkan ke atas diri aku kezaliman. Dan aku jadikan kezaliman itu haram di kalangan kamu. Fala tazalamu, maka kamu jangan saling menzalimi di antara satu sama lain. Itu Allah Ta'ala kata. Hak bahasa Terengganu, Hadari Bistari ni, dia dah ikut tu. Dia dah ikut. Kita orang-orang Islam, atau dalam bahasa yang mudah, kerajaan Islam ini dia bertindak berdasarkan kepada kepentingan rakyat. Dalam kitab fiqh politik Islam dia kata tasarruful imam ala ra'iyati manutun bil maslahah. Kerajaan bertindak terhadap rakyat mesti berdasarkan kepada kepentingan. Berdasarkan kepada kepentingan rakyat. Berdasarkan kepada keperluan rakyat. Berdasarkan kepada tuntutan rakyat. Kita pasti pas bila merintah. Macam kita janji. Kita kata di antara rancangan kita ialah mewujudkan tapak tanah kediaman bagi setiap orang yang sudah berumah tangga. Tak ada tanah tempat duduk lagi. Kita nak sediakan setiap orang satu tapak. Satu lot tanah untuk buat rumah. Orang yang ada rumah dah, dia nak bertani. Kita beri tanah pertanian satu lot. Kita berjanji belum pilihan raya lah. Lepas pilihan raya kita beri sungguh. Orang-orang yang telah diabaikan oleh Barisan Nasional sejak mereka merintah. Daripada tahun 1900, berapa, 74 dulu. Lebih 40 tahun. 40 tahun Barisan Nasional UMNO yang menjadi teraf pengantar Terengganu, dia biarkan rakyat tak ada tanah untuk buat rumah.
Kalau cakap kapur dia lelok. Biar orang kapur tak ada tanah. Nak buat rumah tak ada. Ada tanah sebidang, situlah. Mak pun duduk situ, anak duduk situ, cucu pun duduk situ. Nak sambung layar tak. Kita ingat tak ada dah tanah kosong dalam negeri Terengganu. Bila kita mengetah, kita tengok banyak lagi tanah kosong. Boleh buat tapak pertanian. Boleh buat tapak rumah. Tapi kenapa kerajaan nasional kedekut sangat dengan rakyat ni? Mari orang Vietnam, dia beri Pulau Bidung duduk. Pulau Bidung ke pulau apa? Oh, Pulau Bidung. Apa pun nak ingat lah. Beri pulau. Ni orang kata, apa nama ni, kera di hutan disusuinya. Anak di pangkuan diletakkan. Baik budi dia. Mok si rendang. Ya. Banyak tanah tu dikejar. Kejar. Habisnya beri ke Vincent Tan. Beri ke tokai judi. Rakyat tak boleh beri tokai judi. Dia ingat ada untuk kita tengok rugi kerajaan Terengganu tak boleh apa. Ini daripada belum kita mengetah, kita beri peringatan. Bila kita menang, kita nak kosek-kosek. Dah ulih, dah habis suruh orang. Saya tak ada masa untuk bercakap panjang, tuan-tuan nak sama beri sahan sama pada masa. Kita minta aliyatan kuasa suruh rakyat kita senaraikan nama orang kampung masing-masing yang tak ada tanah tempat duduk lagi. Kita tak kira dia kerja apa. Orang kampung biasa, orang kerja apa. Kalau tak ada tanah tempat duduk lagi, kita pun senarai dulu nak tahu ada berapa ribu orang. Ada berapa orang, ada puluh orang. Baru kita cari tanah kosong, tanah kerajaan yang boleh, yang sesuai untuk kita jadikan tapak kediaman. Maka kita buat di antara sini, kita buat sini. Kenapa? Kalau merbau. Tanah pun bukan molek sangat, bukit, lorong ada. Kalau tanah comel, tepi jalan, nak buat pembangunan banyak, salah wik rakyat, boleh tahan juga. Tapi tanah tempat jin tendang. Tapi nak wiak lain tak ada. Ada tu projek RTB tu, hak tu ada. Kita wiak tu dulu. Memang kita pun beri tanah ni nak suruh dia buat rumah. Kita nak beri kekal lalu. Kita kata LMS, lesen milik sementara dulu. Maknanya milik tanah ni mesti buat rumah. Kalau tapak rumah mesti buat rumah. Kalau pertanian mesti tanam. Kena buat kebun. Ini sejajar dengan syariat Islam. Syariat Islam kata milik tanah dan kita biar saja tak boleh sebab itu rugi. Dan dalam pekok Islamnya Nabi kata man ahya ardhan mitata fahiyalah, siapa-siapa yang menghidupkan tanah mati, tanah tak ada apa tanaman, tanah orang tak milik, tak ada apa, tiba-tiba dia pergi bangunkan tanah tu. Itu menghidupkan tanah yang mati. Salah satu daripada ajaran Islam yang kita laksanakan. Siapa hidupkan tanah mati, jadi hak dia. Kalau tak ada orang lagi, jadi hak dia. Dalam mazhab Imam Abu Hanifah, nak di milik tanah mati pun nak mengagungkan tanah, nak imarahkan. Cakap kampung kita nak mengimarahkan tanah. Yang belum diimarahkan tu kena ada benar kebenaran kerajaan. Sebab kebenaran kerajaan tu takut tindih dengan orang lain. Takut berebut tapak. Kita pun buat gitu. Kita ukur, kita tunjuk lok masing-masing boleh dah. Beri je LMS. Sepatut tak timbul dah. Kata orang ni duduk atas tanah. Tak lulu. Tanah tidak kebenaran. Maknanya kalau atas asas tadi, dia sudah makmurkan. Dia sudah makmurkan, dia sudah diri rumah, maknanya sudah makmurkan. Kalau ikut hadis Nabi, hak milik dia. Kalau tidak lulu lagi pun, kerajaan kena lulu. Tapi bahasa puak-puak Islam hari ni, Islam hari ni hak hari. Hari-hari Islam, hari tak Islam ke dah. Hari dia buat Islam pakai baju Melayu. Baju Melayu, baju gombal, sokok hitam. Hari-hari dia bubuh benda atas pada hari tak ada sorak benar. Tu.
Atas kepala ni. Islam had hari. Puak-puak Islam had hari ni bila Allah Ta'ala Nabi kata, orang yang menghidup memakmurkan tanah mati jadi milik dia. Orang tu memakmurkan dengan izin kerajaan lagi. Buat rumah lagi. Ikut kehendak pemberian tanah. Tapi had hari kata tak boleh. Had hari rubuh tak sabuk. Kalau bahasa had hari ni ada belah kasihan. Dia kata ikut undang-undang dia tak boleh. Tak ada, tak boleh. Sebab kalau tak boleh pun boleh buat boleh. Sebab dia kerajaan kan. Masa kita dulu, mula-mula kita terima kerajaan tu belum bertamu payah ni. LMS ni. Kerajaan barisan dulu beri. Kerajaan barisan dulu beri. LMS juga dah buat rumah lagi. Dah buat kebun lagi tanah pertaniannya. Orang kita ambil gambar. Kalau dia buat rumah tu, baru diri 4 batang tiang. Dia 4 batang tiang, panggil tuan dia ni 4 batang tiang dulu kena sudah cepat sikit. Sambung 2 tahun kita beri. 2 tahun automatik. Sambung 2 tahun. Sebab apa kerajaan kita nak melaksanakan syariat Islam dengan memberikan tindakan-tindakan perbuatan yang menguntungkan rakyat. Ni bahasa nak semelih rakyat. Ini. Kita sambung. Hak kerajaan barisan dulu. Bagi. Lewat. Dah tamat tempoh. Sambung lagi. Beri 2 tahun. Automatik bisa. 2 tahun, 2 tahun. Jatan kuasa tanah daerah sambung. Mari ke PTG sambung. Mari ke ESCO pun sambung. Pasal kita kira walaupun orang tu dulunya orang UMNO. Tapi semua rakyat kita. Kita bertanggungjawab untuk mewujudkan tapak rumah. Kita bertanggungjawab untuk mewujudkan tapak pertanian. Selagi mana tanah kita ada. Kalau tak ada tanah, nak mana tapi kita kira-kira ada lah. Boleh kepada puak ni. Padahal kawan tu buat rumah dah. Saya tengok sudah rubuh dah. Nak mari kedian sikit tak ada nak masuk. Tapi kalau masuk pun dia rubuh juga. Kita tak ada mari orang UMNO. Orang pulih dengan pulih. Kita nak lawan pulih bukan dia. Anak kita juga pulih pun. Kalau mari buat-buat tu. Berasa nak siap 2 tuan-tuan. Tapi tak ada. Siap 2 tu ketah lah. Bukan siap orang. Berapa payah juga dah. Ya. Tapi puak ni puak kerajaan had hari ni. Ada pepatah Arab kata, dia kata, asadun alaina wa bil hurubi ni'am. Kalau dengan rakyat dia, hak tak ada senjata, hak tak bersedia nak lawan, kerajaan apa ni, macam singa belakang. Tunjuk taring sama. Dengan matanya, dengan taring, dengan misal samai tunjuk. Kalau dengan rakyat, dia tahu rakyat tak ada senjata. Bedil tak ada, pistol tak ada, apa tak, organ ni sangat. Wafil hurubi ni'amah. Kalau perang macam burung ni'amah. Burung ni'amah tu tak tahu ke? Kenal tak? Tak kenal. Dia duduk pada pasir. Sini tak ada. Leher panjang gitu. Tak? Bila mari musuh, dia ajak anak-anak dia susuk kepala lah tanam. Tubuh ni luar ni, susuk kepala. Dah. Kalau orang takak tubuh pun, kepala dah hilang juga. Kena juga lah. Itu kalau perang. Penakut pahit. Macam orang ambil. Orang tambak. Laut. Singapura ambil. Bahagian. Sebahagian daripada tanah kita. Lock je. Ini benda tuan-tuan sekalian. Kalau perang macam. Burung ni amah. Susuk kepala. Penakut pahit. Bila dengan rakyat. Orang tak ada dosa. Berani sangat tuan-tuan sekalian. Kita bukan nak lawan polis anak kita tau. Dia buat kerajaan juga. Bayar PT gaji, kita bayar juga. Bukan kita bayar. Bayar. Ingat dia bayar gaji tu PT dia. Dia ambil PT. Mana kerajaan sesak. Bukan kerajaan kaya. Dia bahan PT kita. Tak percaya dia bahan PT kita. Kita beli pakai motosikal dia bahan tu. Ni lesen dia bahan. Kita beli baju kena cukar. Beli sokok kena cukar. Beli piok kena cukar. Kena cukar belaka. Cukar tu gipong-gipong. Ambil ke dia kata PT dia. Jadi kita takkanlah nak berlawan dengan orang ini, tapi dia tak belah kasihan.
Dia kata ikut arahan. Allah, nak buat guana. Sepatutnya cari kerja lain lah. Kalau orang-orang buat benda tak molek dah. Kerja lain pun boleh makan juga. No. Kita tak kerja kerjaan pun boleh makan tak tau? Boleh. Pada PT banyak pada DO pun setengah-setengah. Dah. Dengar boleh tak tak kira lah banyak kita sama. Dah. Tapi kalau dengan DO pun banyak kita juga PT berkali banyak tuan-tuan. Saya ni selalu panjang sikit dua orang di belakang tuan-tuan sekalian. Jadi kita nak buat guana ni. Nak buat guana buat ni. Teranda tu alhamdulillah. Balik ni ngepeng kuat-kuat. Bawa gambar ni kita ada ambil gambar. Kita cuci gambar di bawah. Ini jasa kepada rakyat selama setahun. Jasa yang pertama rubuh rumah rakyat. Jasa yang kedua ambil cukai pintu mula. Banyak ni jasa. Tapi orang lain sebut pula, saya nak sebut banyak tu lah. Itu dia kita ni suka-sukalah. Tapi kita tak tahu tindakan yang apa yang akan buat pada masa datang. Kita kena bersiap sedia untuk melihat bagaimanakah. Kita kerja kita boleh cakap. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi, tangan tak mampu. Kita mampu dengan tangan dah tangan nak opal. Wabil lisanihi tak mampu dengan tangan, dengan mulut. Keluar ni ngeping. Kita ada jiran kita ngeping. Tiap hari ngeping. Ngeping hati kerja. Tak kerja langsung tak boleh juga. Betul tak? Kita. Jadi kita kena beritahu kerajaan ni. Waknya hanya ke rakyat. Waknya hanya ke askar. Si pun PT tu askar gaji banyak mana sangat. Dia pun beritahu boleh 20 ribu lebih beli alat apa-apa orang buat tu. Nyegi rombok sekejap je. Kononnya ikut undang-undang sangat. Ikut undang-undang. Jadi, kita ni boleh taat pun fi ma'ruf. Dalam perkara baik, dia boleh taat kau orang ni. Dalam perkara tak baik, tak boleh taat. Tuan-tuan sekalian. Ya. Setakat ini dulu ucapan saya. Semoga peristiwa-peristiwa seperti ini menjadi pengajaran kepada kita. Boleh menambahkan kekuatan iman kita. Kita boleh lulus dalam ujian yang seperti ini, insya-Allah. Kita akan bermunajat kepada Allah sentiasa. Senjata selain daripada kita memberitahu orang ramai, kita bermunajat dengan Allah. Kita berdoa kepada Allah. Kerana Nabi kata, wattaqi da'watal mazlum. Fa innahu laisa bainahu wa bainallahi hijab. Jaga-jaga doa orang kena nyanyi. Orang kena nyanyi, kena berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Doa itu akan sampai walaupun kita di mana kita berada. Tidak ada hijab, tidak ada dinding, tidak ada halangan di antara doa orang yang kena zalim itu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga Allah Taala menjadikan kita dari kalangan orang-orang yang mendengar ucapan yang disampaikan. Maka lalu kita mengikut apa-apa yang baik daripadanya. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum ولسائر المسلمين والمسلمات إنه هو الغفور الرحيم وبالله التوفيق والهداية والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الله أكبر.